إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam Barisan Imam dan Bilal Tuan Nazir dan Barisan EDK Masjid Bukit Indah, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan izinannya jugalah kita dapat sama-sama hadir solat fardu maghrib berjemaah, dapatkan meluangkan sedikit masa untuk duduk sebentar mendengar tazkirah dan kuliah. Sesungguhnya melaksanakan ketaatan itu adalah suatu nikmat yang besar. Dalam banyak-banyak manusia, tak semua Allah jadikan Islam. Dalam banyak-banyak orang Islam, tak semua Allah Ta'ala berikan kekuatan iman. Dalam banyak-banyak orang beriman, tak semua orang Allah berikan kesempatan untuk taat. Dalam banyak-banyak orang taat, tak semuanya ikhlas. Jadi syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat sama-sama hadirkan diri pada malam ini, semuanya dengan izin Allah Ta'ala juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal soleh kita bersama, yang bakal kita membawa ia dipersembahkan kelak di hadapan Allah Ta'ala, yang memungkinkan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang mendapat perlindungan di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpandangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Lebanon, di Syria, di Sudan, di seluruh dunia. Sesungguhnya ada di kalangan umat Islam yang Allah Ta'ala tawarkan harga syurga yang terlalu mahal. Dan kita doa juga kekuatan milik mereka, dan kita juga dianugerahkan kekuatan yang sama, kerana kita juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih lagi kita di permulaan tahun baru ni, maka mohonlah pada Allah Ta'ala dengan persanatan agar dikurniakan kekuatan untuk menempuh ujian kehidupan. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada pada tahun baru. Maknanya tahun baru ni kita pun dengan azam baru, semangat yang baru, bersempena di bagi. Kalau kita tak ada sempena, tak ada azam baru, tak ada niat baru, maka tak ada apa-apa pun yang rugi, tak kurang lah. Ianya sekadar mengambil kesempatan, semangat itu permulaan, mesti ada azam baru. Tetapi hakikatnya kita perlukan kepada pembaharuan dalam hidup. Jadi dalam hidup kita ni, hari-hari kita diajar oleh muazzin, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sehari berapa kali kita dengar hayya 'alal falah? Subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib, isyak 10 kali. Seruan itu bukan seruan saja-saja. Kita semua dituntut untuk menjadi orang yang berjaya dunia akhirat. Namun kejayaan itu perlu didefinisikan dengan definisi yang betul. Kerana kalau salah definition berjaya, maka kita tak sampai destinasi yang sepatutnya. Untuk mencapai definisi berjaya itu, maka kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala telah suruh kita jadi. Tak boleh. Untuk menjadi orang yang berjaya, mesti dia ada certain benchmark. Dia mesti ikut dia punya spek. Baru dia akan berjaya mengikut sesuatu medan. Kalau main chess, cara dia main chess. Kalau main dam, cara menang dia main dam. Mana boleh main chess tapi ikut undang-undang main dam haji? Mana boleh ikut undang-undang haji? Main undang haji ikut undang-undang chess? Tak boleh. Dalam undang-undang main chess, king tu yang paling utama. King tu dia bawa agama lah. Ceritanya tombang agama, tombang satu pasukan. Itu chess. Datang pula dalam haji, tak, elok naik haji dia makan semua orang. Itu masalah. Dalam haji ni dia naik haji dah betul lah. Habis naik haji semua dia makan. Depan dia makan, tarik dia makan, kanan dia makan, kiri. Memang betul haji. Maksudnya dia tinggilah makam dia tu, betul dia depan, ke belakang, ke kanan. Langkahnya panjang lah. Haji ni. Jadi samalah kita hidup di muka bumi ni, ada definition kejayaan yang berbeza-beza. Di barat definisinya lain, di timur definisinya lain. Orang yang agama Kristian definisi berjayanya lain, orang Buddha lain. Kita jangan salah definisi. Kalau salah definition, cara hidup kita akan rosak. Definisi ataupun matlamat hidup sebuah kejayaan itu mesti kena ikut kayu ukur yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, ada dua je kita punya objektif hidup. Lagi daripada dua ni, consider fail. Yang pertama, Allah Taala berfirman, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdikan diri kepada aku. Yang pertama, nilai kehambaan. Sepanjang kita hidup 2023 dan nak masuk 2024 ni, kita mesti plan the world. Macam mana nak jadi hamba yang berkualiti. Nilai yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah.
Nilai yang kedua, nilai kekhalifahan. Sepanjang 2023 dan dah masuk 2024 ni, mesti tingkatkan nilai khalifah. Nilai hamba hubungan dengan Allah, nilai khalifah hubungan dengan makhluk. Dua nilai ini tak boleh lagi. Menjadi seorang hamba, maka dia ada beberapa nilai yang perlu kita perhatikan. Nilai ini penting, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, kalau kita tak letakkan value at the right place, maka tak jadi. Tapi kalau kita letakkan nilai yang betul, benda yang simple jadi mahal. Ya. Kita boleh beli nasi goreng yang sama, tapi dia akan berbeza harga. Kalau makan nasi goreng bawah pokok ketapang, harganya RM6. Elok masuk secret recipe, harganya jadi lain. Tuan-tuan tahu berapa harga nasi goreng di secret recipe? Saya bagi tahu lah, RM23. Sebelah ada, depan tu pokok ketapang, dalam bangunan shop pula ni secret recipe RM23. RM6 silap dia outsource lagi. Kalau masakan RM3 bawa outsource. Dia pun outsource lagi senang. Jadi maknanya ada nilai yang dibayar. Kita bayar waitress dia ke, kita bayar waiter dia ke, kita bayar mejanya, kita bayar dia punya atmosphere, suasana, bunyi muzik lah, kondusif. Mahal lah dia. Kita bayar. Kita elok pergi Sunda Ampang beratur panjang. Kita pakcik punya kes ni memang urgent, tapi tak important. Kita rasa urgent important lah, bagi dia urgent tapi not important. Ataupun macamnya ni important but not urgent. Tahan sakit ni sakit lagi 4 bulan datang balik. 4 bulan doktor mati dah, saya doktor ini pun dah separuh mati dah ni. Minta maaf lah pakcik, ada yang urgent and important. Pakcik urgent and important but not so urgent. Itu belakang. Dia pula hujah kita. Kita CEO of the company, kecil besar je dengan ni. Jadi kita nak cepat, kita pergi Ampang apa? Pak Putri. Tak kredit, Zoom masuk. Bayar, equipment sama, kepakaran sama. Saya doktor yang sudah lama di situ kejap, patah balik. Tapi nak cepat ni, nak lambat sana. Kalau kes kritikal, dah hantar balik ke sana. Tapi ada benda kita bayar nilai. Ya, nilainya kena cepat. Sama juga kalau kita beli kereta, tuan-tuan. Kereta sama tayarnya 4, kita tak akan jumpa kereta 6 tayar. Tapi beza BMW dengan Proton, beza. Kita tak akan jumpa kereta BMW atau Proton. Ya, kita pergi showroom BMW, tanya dik kenapa lah mahal sangat. Minta maaf lah kecil ni lah harga dia. Tapi tayar 4 je. Tayar memang 4, saya tak jual tayar, saya jual kereta. Pakcik kalau nak murah sikit, depan sikit. Sebab namanya BMW kecil. B itu banyak, M itu makan, W itu uang. Banyak makan uang. Baiklah, itu tadi. Nak justify mahalnya kita BMW itu nama je dah. Yang lain tak cerita. Beli dia satu hang, nak kena sempir nanti tayar lagi lama tu. Jadi kalau dalam dunia ni kita tahu nilai yang kita bayar lebih. Orang masuk BMW showroom, dia tak akan tanya. Tak ada kita Proton, tak ada. Dia masuk tu dia dah tahu dah mahal. Dan dia tahu nak beli. Harga tu lah. Jadi kita berada di medan percaturan ini, kita kena tingkatkan nilai seorang hamba. Kita sampai-sampai bumi ni dah tahulah jadi hamba. Jadi tak perlulah kita nak menjadi Tuhan, jadi hamba. Jadi apa nilai kehambaan? Nilai kehambaan mesti ditunaikan setiap suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Lagi tepat kita punya kepatuhan itu tunai. Naik pahala, naik nilai. Dua orang yang solat, pahala tak sama. Dua orang yang puasa, pahala tak sama. Dua orang mengaji, pahala tak sama. Dua orang sedekah, pahala tak sama. Sebab nilai. Ya, nilai.
Dua orang yang tinggi pejabat, gaji tak sama. Walaupun syarikat yang sama, kerja lebih kurang sama, pahala tak sama. Jadi bila sebut masuk akhir awal tahun ini, kita nak kena tingkatkan nilai kehambaan. Nilai kehambaan ini kena kuat, kena tahu. Kita tak boleh dah nak go terus setiap ibadah, tapi kita paling kurang setiap ibadah ni dia mesti ada nilai hamba, mujahadah. Setiap ibadah yang kita buat mesti ada up sikit, upgrade. Kita tak nak berada pada zon selesa ataupun eskalasi macam tahun lepas. Kalau ibadah kita macam tahun lepas kualitinya, maka kita tak, kapal terbang tu tak take off lah. Kalau kita meeting mesyuarat kan, CEO kata board of directors kita punya business macam tahun lepas lah. Profit ke tu macam eskalasi macam ni. Jadi board kata macam ni lah CEO, kami bayar gaji mahal, kalau bagi result eskalasi you are fired. Eskalasi lebih tak jadi CEO sebab semua senior manager buat. Kita perlukan CEO, ada driver, bawa syarikat to the next level. Eskalasi dia tak boleh. Contoh gitulah. Oh, kalau syarikat kita boleh ada teknikal, macam-macam teknikal, macam mana nak naikkan sale, macam mana nak betulkan syarikat, macam mana nak pastikan tak ada blame, macam-macam aktiviti buat. Diri sendiri cerita bab akhirat, eskalasi, bukan eskalasi, eskalasi 10 years sama. Sedangkan cerita akhirat ini cerita yang paling penting untuk diperbahaskan. Sebab perjalanan itu perjalanan yang tidak ada patah balik. Kalau kita fail dekat dunia, kita boleh bounce back, kita boleh bounce higher, kita boleh patah balik dan jadi lebih sukses. Tapi kalau kita gagal di hari akhirat, gagal menzahirkan nilai kehambaan di hadapan Allah Ta'ala, habis. Berapa ramai Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, berapa banyak Allah Ta'ala rakamkan penyesalan demi penyesalan orang yang dah mati. Qala rabbina la akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, alangkah baiknya kau tangguhkan umur aku sikit lagi. La saddaqa wa akun minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang saleh. Tak ada. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai saat kematian, sikit pun tidak lambat, cepat pun tidak. Habis, habis. Ramai manusia menyesal bila dia berada di penghujung usianya, kerana dia gagal memahami maksud hakikat hidup ini untuk menzahirkan nilai kehambaan pada Allah saja. Yang kedua, nilai kekalifahan. Kalaulah nilai kehambaan buat apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka nilai kekalifahan adalah untuk sabar dengan menghadapi kerenah manusia. Itu pun susah. Sebab khalifah ni kita deal with people. Kita nak hadapi pegangan orang, kita nak hadapi expectation orang, kita nak deliver tugas orang. Sebab itu kata Nabi SAW, ada beberapa kriteria manusia yang dianggap sebagai sebaik-baik manusia sebab dia memenuhi nilai seorang khalifah. Apa nilai seorang khalifah? Yang pertama, banyak memberi manfaat, bukan terima manfaat. Kalau dalam hidup kita ni menjelang 2024 ni, kita fikir macam mana aku nak menyumbang kepada orang, macam mana aku nak tambah perkhidmatan aku pada orang, macam mana aku nak jadi seorang suami yang berkhidmat untuk keluarga, macam mana nak jadi seorang isteri yang berkhidmat pada suaminya, macam mana nak jadi sebahagian daripada masyarakat yang menyumbang kepada seronoknya masyarakat sebab adanya aku, maka naik. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia, khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat pada manusia lain. Itu nilai khalifah yang pertama. Cerita bab service others. Dalam hidup ni kita kena fikir macam mana kita nak bagi khidmat pada orang, kerana itu nilai khalifah.
Ya boleh orang nak berkhidmat untuk kita, tak apa. Tapi kita yang nak kena tinggi nilai di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita kena tambah nilai khidmat pada manusia. Manusia kadang-kadang kecewa dalam hidup kerana apa? Kerana dia memikirkan apa dia dapat, apa saya 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 dapat. Kalau fikir apa saya dapat, dia akan menemui kesusahan, kekecewaan, macam-macam hidup. Sebab dia suruh orang khidmat untuk dia. Kekecewaan berlaku dalam hidup apabila dia mengharapkan orang lain memenuhi expectation dia. Lepas tu dia kecewa. Saya ni ustaz kecewa dengan saya dengan pasangan saya. Kenapa? Yelah dia macam tak sayang saya, cakapnya kasar je. Ini berlakulah bila dah sampai ke usia cakapnya kasar je. Saya kata berapa lama dah cakap kasar ni? Adalah sejak kecil kasar je. Dia lembut romantis. Berapa lama hidup romantis tu? Ada lagi 30 tahun yang baru kasar setahun je. Jadi setahun itu nak dinafikan 30 tahun hidup romantis tu tak adil kan? Dia ya Allah, kenapalah suami aku berubah sebab 100% gitu dari berubah. Masa tengah bahagia kita tak pernah tanya Allah, ya Allah kenapa suami aku romantis ya Allah? Tak pernah tanya. Bila suami itu dipuji, ya Allah pening dengan itu ya Allah. Dia imam masjid ni memang macam tu kadang-kadang dapat aduan. Imam saya nak ngadu pasal suami saya. Sebelum adu itu disampaikan, saya nak tanya, kenang dulu nikmatnya sebelum ada kenal suami itu baik, bagi rumah, bagi kita, bagi duit, jaga mak ayah kita, mak mentua dia baik, bagi kampung tak pernah nangis. Okey, saya dah cerita tu sebab masalah dia. Tak apa memang tak jadi. Dia bagi cara nak selesaikan masalah ni, write down your problem. Dia kena write down problem. Tapi sebelum nak write down problem tu, dia kena write down nikmatnya ada situ. Okey, write down problem tu dia masalah. Dia bandingkan dia tak apalah, jadi tak ada masalah. Dia tak ada itu. Dia marah suami dia yang cakap kasar, sedangkan suaminya seperti lembut 25 tahun. Jadi tak balance. Setahun yang tak cantik nak menafikan 25 tahun yang cantik. Ya, jadi sebab itu manusia dalam hidup kita ni, kalau kita fikir untuk mendapat kebahagiaan dengan makhluk, maka kita silap. Sebab Allah bagi tahu hidup ni mesti diuji. Diuji artinya kita akan rasa uncomfortable. Macam mana diuji comfortable? Itu bukan ujian, itu latihan. Latihan yang kita pilih apa soalan yang kita nak jawab, tapi hakikatnya kita diuji. Ujian mana boleh jawab soalan yang kita nak. Ujian akan disoal apa yang penguji nak bagi. Yang menguji kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang rewardnya adalah syurga. Macam mana kita nak beli benda yang mahal dengan harga kita? Kita nak pergi beli kereta BMW harga Proton, mahal harga tu. Tak boleh macam tak boleh. Harga BMW harga BMW pula. Tak boleh, Proton juga tak boleh macam ni. Itu umpamanya. Kita nak pergi syurga, harga kita. Tak boleh. Sebagai seorang khalifah, kita kena bersedia untuk berkhidmat pada manusia sehabis baik. Pernah seorang sahabat Nabi SAW di kalangan Ahli Sufah. Ahli Sufah ni tuan-tuan, dia orang luar Madinah, tapi tak ada tempat nak tidur. Jadi dia minta izinan Rasulullah SAW untuk tidur berdekatan dengan masjid. Kalau tuan-tuan masuk ke Masjid Nabawi, belakang makam Rasulullah SAW untuk rumah Aisyah tu, ada satu tempat yang ditinggikan sikit. Situlah dikabarkan tempat Ahli Sufah. Ada beberapa tempat, salah satu tempatnya di situ yang memang ada tinggi sikit. Makam Rasulullah SAW belakang bukan kiblat, sini makam Nabi, belakang tu ada tempat yang ditinggikan sikit. Situ tempat Ahli Sufah. Tak tahulah nak tinggi ke sekarang, saya tak tahu dah seberapa ni, tapi asalnya dia dua masjid, tapi sekarang ni dia dalam masjid lah, pasal tadi besarkan. Tapi tempat tu dibuat garisan. Itu tandanya ada Ahli Sufah yang daripada luar Masjid Nabawi, luar Madinah datang, tak tahu nak tidur mana, situ Nabi kata. Apa dia buat oleh Ahli Sufah ni? Ahli Sufah ni kata dia zikir, Subhanallah, Subhanallah, Allah, zikir. Nabi tak marah. Jadi zikir ni dipanggil sunnah takririan. Zikir orang zikir boleh, tak ada.
Orang datang bagi makanan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Satu hari ahli keluarga ahli sufah ni datang mengadu kat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak mengadu kat kau boleh tak? Silakan. Aku nak mengadu perihal ni. Yang sini duduk kat masjid ni. Ahli sufah tu lah keluarga ni. Aku kerja siang-siang, cari rezeki siang-siang. Dia datang malam-malam ambil makanan. Lepas tu esok datang balik duduk sini. Aku yang kerja, dia yang kenyang. Dia kata sahabat dan sufah ni. Itu yang berasal perkataan sufism tu, sufi. Ahli sufah lah. Sufi. Yang sufi lah tarikat subhanallah tu sufi. Sufi ni asalnya suci. Sufi. Maka Nabi SAW terimalah itu sebagai satu komplain. Tapi sebelum Nabi address dia punya main issue, Nabi advise the complainer. Dia kata, mungkin disebabkan dia makan harta kau malam tadi lah, kau masih lagi ada rezeki sampai hari ni. Isunya valid lah. Ialah orang yang kerja, orang yang dapat manfaat, macam tak adil pula. Orang yang susah, awak senang. Tapi Nabi bagi tahu kepada orang yang komplain, mungkin disebabkan dia la'allahu yarzuqu, disebabkan dia makan rezeki kau, Allah Ta'ala bagi rezeki turun pada kau sampai hari ni. Rupa-rupanya kita sihat, kita bahagia, kita tenang. Rupanya ada hikmat kita yang orang lain dapat manfaat, yang kita tak sedar. Ni kita hidup sampai 1 bulan Januari ni, kita ingat kita deserve to be at this moment. Rupa-rupanya dulu kita kerja siang malam pagi petang, ada seorang office boy yang kita panggil dia kerja. Sekarang ni dia dah bina empire perniagaan. Kita jadi asbab dia masuk dalam bidang tu. Dia percaya dah. Dia dapat nikmat tu asas kita yang dorongkan. Kita kat masjid Bukit Indah ni, dia percaya dah. Allah Ta'ala bagi nikmat tu, kita sihat, tenang, bahagia. Itu bicara Tuhan pada manusia. Bila kita bagi khidmat pada orang, Allah Ta'ala bagi nikmat balik pada kita. Jalan tu tak disangka-sangka. Jangan kita ukur duit itu sebagai satu-satunya nikmat. Tidak. Duit bukanlah segala-galanya nikmat. Duit ni salah satu nikmat. Kata Al-Marhum Syekh Muntawalli Sya'rawi, al-mal huwa adna rizq. Duit ini adalah rezeki yang paling bawah sekali, paling bawah. Yang paling tinggi adalah sihat. Sihat tubuh badan ni rezeki paling tinggi. Kemudian yang paling sempurna, anak yang soleh. Kemudian yang paling mahal, redha Allah. Semua rezeki. Duit ni paling rendah. Duit boleh beli makanan, tapi duit tak boleh beli selain makan je. Duit banyak, makan suci. Kita lah pasal Datuk tua ni makan habis sikit, dia tak makan lah. Kita makan tengah muda. Kayu dengan batu pun kita makan. Kayu manis makan, batu beredam kita makan. Ada setengah tu dia tak boleh. Kita hidang tak boleh saya ni tak ada selera. Tapi kalau orang belanja makan, tiba-tiba selera datang. Tadi makan sikit je, makan lagi tak apa, tak ada selera. Kalau nasi putih pun ada lah, nasi putih ganggu. Tak apa dah, ambil dah sikit, saya belanja makan. Ustaz belanja ke? Betul Ustaz? Elok dia patah balik, ada ayam, ada kepah, ada kambing, ada lalat. Tadi kata tak ada selera je. Baru sampai. Rupanya selera ni datang, kita makan free. Duit boleh beli makanan, tapi duit tak boleh beli selera makan. Duit boleh beli ubat, tapi duit tak boleh beli sihat. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Ada orang katil beribu-ribu, terkebir, tak tidur. Pukul 2 tidur, pukul 4 dah tabang dah. Tak tidur rumah, tak ngantuk lah. Ada orang tak payah kata dalam kuliah tidur, dan khutbah Jumaat tidur.
duit tak boleh beli semua. Ada nilai yang duit tak boleh convert. Jadi subhanallah, nilai yang pertama sebagai khalifah adalah manfaat pada manusia. Lagi banyak kita beri manfaat, nilai khalifah kita naik. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia, khairun nas khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Bila sebut tentang menjadi khalifah, meningkatkan kualiti nilai sebagai seorang khalifah, sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, yang mengajar manusia Al-Quran dan dia sendiri pun belajar Quran. Ini memang very spesifik. Nak nilai tinggi, Al-Quran tak boleh diskaun. Belajar Quran, tajwidnya, tadabbusnya, makhraj hurufnya, kemudian hafalannya, kena ada naik. Sebab Nabi sebut nilai yang mesti naik. Kita tak nak hafalan Quran kita eskalasi. Jangan. Kita target tahun 2021 ni, 2024 ni, setahun satu juzuk. Maknanya kalau setahun satu juzuk, tahun 23, tahun 2054 semua dalam majlis kita ni Al-Hafiz 30 tahun. Ustaz, saya takut saya Al-Hafiz je. Al-Hafiz tak ada, Al-Hafiz insya-Allah je. Tak apa dah, paling kurang ada permintaan ke, ya Allah, panjangkan umur aku ya Allah, sebab bagus satu juzuk, tahun depan bagus juzuk kedua. Ada benda nak minta, ada sebab nak panjang. Bila kita minta dekat bos bajet, bos nak 2,000 bos, untuk apa? Entah. Mana minta bajet 2,000 tapi tak tahu nak buat apa. Bos nak 2,000 bos, kenapa? Nak buat event untuk akhir tahun yang berdina. Okey. Minta ya Allah nak panjang, untuk apa? Entah. Macam mana? Ya Allah nak panjang, ya Allah Quran tak habis, apa lagi? Tu dia. Kita letak komitmen afran dulu, nak buat hafal Quran setahun satu juzuk, dengan asbab kita sedang mengorak angkat untuk hafal Al-Quran. Berlakulah something happen, berlaku bulan Jun ke bulan Julai, kita dicatatkan oleh para malaikat sebagai penghafal Quran yang sempurna. Kerana kata Nabi SAW, setiap ibadah yang telah dirancang untuk dilaksanakan, lalu dia buat sedikit dalam perjalanan itu terhalang sebab syar'i, kerana sakit ke, pegang ke, banjir, hilang ke, dia dianggap sebagai ibadah yang sempurna. Kita buat je planning tu, 30 tahun punya perancangan untuk hafal Quran, setahun satu juzuk. InsyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala maha sayang. Bukannya Allah Ta'ala nak azab kita, Allah Ta'ala sayang kita. Jadi kita sambut sayang itu dengan macam ibadah. Kita plan dan work sama. Kalau setahun satu juzuk, setahun ada 12 bulan, satu juzuk ada 20 muka surat. Kita plan Jadi kalau kita bagi 10 muka surat 6 bulan, bagi 2 kuarterly pula. Jadi tu half yearly, kuarter 5 muka surat 3 bulan. 5 muka surat 3 bulan. 3 bulan 90 hari. 90 hari 5 muka surat. 90 bagi 5, kita nak cari satu muka surat berapa hari kita nak kena hafal. Kita pecahkan 90 bagi 5, 5, 9, 1, 4, 0, 8, 18. Satu muka surat 18 hari. Kita pecahkan lagi, harian pula kita nak target. Itu dah target quarterly, harian pula. Jadi satu muka surat 18 hari, satu muka surat ada 15 baris. Jadi kita fokus satu hari satu baris. InsyaAllah hari ke-15 kita khatam satu muka surat. Rehat 3 hari. Rehat 3 hari kena ada. Pasal kita ni enjin lama, kena rehat. Takut shock tak? Kena rehat dulu tuan, jangan ambitious sangat. Otak ni dia macam otot. Mula-mula memang susah, bukanlah susah. Buat proses tu. Kita bukan suruh jadi Al-Hafiz sekarang juga tak. Proses itu dah dilalui.
Jadi kita target satu hari satu baris. Dalam kaedah hafalan baca 40 kali. Kalau baca 40 kali maksudnya apa? Kita pecah 5 waktu solat, 40 bagi 5, 8 kali. Setiap kali solat 8 kali baca satu baris. 4 kali sebelum solat, 4 kali lepas solat subuh, 4 kali sebelum zuhur. Baca je dulu. Nanti lepas isyak kan baru cek balik. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita buat macam tu, lepas isyak kan kita dah selesai. Boleh hafal tak? Dia terus tempat. Sebab kita dah buat the proses tu. Kita nak makan durian musangking, proses itu lah. Tanam, cari tanah, letak biji benih, tuang air. InsyaAllah kita trust the process, dapat musangking. Ni nak musangking tapi tak nak buat benda yang susah ni, kena buat lah. Sama juga nak hafal Quran, tak kira. Jadi satu hari, jangan melanggar satu baris je. Rasa Ustaz, saya dah hafal Ustaz satu baris, nak ada dulu, tak apa, nak pergi laju juga ni. Sedangkan satu baris. So kita target 20 tahun. Slowly but surely. Kita betul teknikal ni, kata cerita buat teknikal lah Quran ni. Sebiar kita amal, bukannya kita imam, kita baru nak mengorak langkah Ustaz. Tapi kita dah mengorak langkah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau berlaku apa-apa lah tahun depan, kita anggap ya Allah, bukannya kau tak tahu aku sedang merancang untuk menghafal Quran. Kalau apa-apa berlaku, kau terimalah aku sebagai Al-Hafiz Quran. Kita target work the plan the work and work the plan Al-Quran. Sebaik-baik manusia tip-top hubungan dengan Quran. Itu baru planning untuk hafal. Sama juga planning untuk baca Quran ni ada 5 kan, dia punya nilai kan. Dibaca, difaham, diamal, dihafal, disampaikan. 5. 20%. Baca, hafal, baca, faham, amal, hafal, sampaikan. Baca, nilai dia pada tajwid. Baca tajwid betul, buka kelas taranum, masuk kelas taranum. Kelas taranum hanya untuk mereka yang dah melepasi tajwid. Barulah ramai-ramai orang nak masuk kelas taranum, nak masuk kelas tajwid sebab ada kelas taranum. Kelas taranum tu memang purpose kita buat supaya ada nilai. Kamu kelas taranum ke? Dah, aku dah lepas dah tajwid, masuk taranum. Ada benda yang dia nak follow, kelas Quran. Kena ada kelas taranum. Kelas taranum ni dia tak sembang macam-macam lah, dia kira lagu je. Ya, sebab dia dah cover tajwid, dia kira lagu je. Masuk je ayat, lagu semua boleh masuk. Dia nak tuang air pun bunyi taranum hijaz. Tuan Haji, sila tuang air, taranum hijaz. Tuang air dengan taranum hijaz. Macam-macam kelas tajwid, kelas taranum. Tuan Haji, sila ke tandas, jawab pun jawab. Tentu jawab sendiri lah, saya jawab. Tapi dia begitulah, orang taranum ni dia punya sembang benda lain. Saya kunci pun bunyi taranum. Mana taranum dia? Tapi dengan Quran mesti ada nilai. Ya, jadi yang kedua nilai khalifah. Tadi nilai pertama memberi manfaat, nilai kedua hubungan dengan Quran dan diamalkan dan disampaikan, ditadaburkan dan diberikan kefahaman kepada manusia. Yang ketiga, sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam." Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak menjamu orang lain makan dan menyambungkan salam, menyambung silaturahim, waraddas salam. Tahun 2024 kita nak bagi orang makan dan sambung silaturahim. Ya, jamu orang makan. Menjamu orang makan ini adalah sifat ataupun dipanggil business, core business keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim yang memegang tenda makan di Mekah. Hashim Abdul Muttalib pemegang tenda makan ketika musim haji. Abdul Muttalib. Jadi kita bagi orang makan ni besar apabila ada bagi makan. Kita ada hajat bagi makan. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang jemput orang selamat, kita ada hajat, kita bagi orang masjid datang orang selamat. Yang paling power, yang paling utama sekali adalah makan tu. Makan itu yang menyebabkan
pastinya hajat tu. Kita beri kata azan. Ya Allah Subhanahu wa taala, maka tahun baru perlu kepada restructure tujuan hidup. Dan nak restructure tujuan hidup itu bergantung pada objektif hidup yang betul. Tujuan hidup kita satu sahaja. Yang pertama, untuk jadi hamba kepada Allah semampu mungkin. Yang kedua, menjadi khalifah sesama makhluk semampu mungkin. Menjadi hamba, nilai pada ibadah mesti naik. Jadi maknanya kita beribadah di luar zon selesa. Kalau kita sebelum ni buat sembahyang duha 2 rakaat, itu pun off on off. Tadi kita konsisten sembahyang duha 2 rakaat minimum. Lebih bagus. Kita baca Quran off on off. Rupanya kita konsisten. Pasal kita cipta nilai apa? Yang kedua, nilai khalifah. Nilai khalifah bersedia untuk berkhidmat untuk manusia, bukan untuk mengharapkan balasan manusia, tapi untuk mendapat balasan Allah. Kalau kita buat baik kerana manusia, kita akan kecewa. Sebab dia bukan kisah pun. Bila dia suka, dia suka. Dia tak suka, kita punya baik itu tutup habis. Ya? Bila dia suka, oh bagus Ustaz, saya dapat suami yang paling terbaik sekali. Itu tengah baik. 25 tahun hidup penuh dengan keindahan. Tahun ke-26 dia serah buat hal. Habis semua 25 tahun yang indah. Suami saya memang tak guna Ustaz. Dan ini nak hidup semati. Ini tahun ini buat perangan. Tak guna punya laki. Nampak tak? Saya ni tanya balik, buat baik ni untuk siapa? Jadi kena selalu pujuk hati ni biar kita buat baik untuk penilaian Allah. Sebab kita khalifah. Esok lusa pun kita akan seorang juga di padang mahsyar. Mana suami, mana anak, tak ada lah. Di padang mahsyar tu nampak anak lagi, nampak suami lagi, tak nak jumpa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana manusia lari daripada adik-beradik, lari daripada mak dan ayah, lari daripada anak, lari. Hari itu masa meninggal bergeria sampai hari yang meninggalkan saya. Kata nak hidup semati, nak satu kubur. Ini dah meninggal dulu dah. Ya. Kubur-kuburnya memang tak nak jumpa pun di padang mahsyar. Dan jumpa balik kat syurga je. Sebab penuh pertanggungjawaban. Itu khalifah. Jadi khalifah nilai yang perlu dinaikkan. Yang pertama kata Nabi SAW, nilai khidmat pada manusia. Sebaik-baik manusia banyak beri manfaat pada manusia lain. Itu nilai khalifah. Nilai yang kedua kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia yang selalu menjamu makan kedua orang. Nilai khalifah. Bukan banyak makan, jamu orang makan. Banyak makan kan nilai ni. Nilai jamu orang makan. Ya, kita tengok ayam ada 3 ketul, belakang ada 4 orang. Siapa sisi? Haji makan? Tak boleh makan. Nilai dia kan? Dia boleh ambil. Belakang 3, ayam 3, campur dia 4. Tak apa, ambil ni. Nilai dia naik. Ataupun dia ada 3, belakang 3, 4. Berapa habis 1 jam, tak cukup orang, tak apalah, dia ambil 3. Dah habis. Daripada dia lah, itulah nilai saya kata. Daripada saya biarkan dia orang bergaduh, Ustaz, biar saya selesaikan segala kegaduhan itu. Saya ambil semua. Pandai betul dia drama. 3 ayam macam ni. Bukan apa Ustaz, akan 3 orang. Saya keempat, saya ambil semua. Supaya dia tak gaduh. Itu nilai itu betul. Itu nilai solat lah dia. Sebaik-baik manusia, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik manusia adalah baik dengan ahli keluarganya. Ya tak ada juga kita nak buat baik dengan siapa? Buat baik dengan ahli keluarga itu tempat paling afdal. Ya,
keluarga, dengan mak ayah, dengan isteri, dengan pasangan, dengan anak-anak. Hubungan Nabi SAW dengan anak-anak macam mana, Nabi dengan pasangan macam mana. Nabi SAW berlari-lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang aku menang, kadang-kadang Nabi menang. Berlari. Tuan-tuan, bila last berlari? Hari ni, malam ni boleh start lagi-lagi lah. Cuma tengok nak tidur, cucu tidur, marah anak, apa ya, sekejap mak ni bukan malam Jumaat gitu dia. Tapi kan meja kan, tersadar meja kan bocor pada mabang dia. Ini bocor pada mabang dia. Dan maknanya itu adalah aktiviti menghidupkan gurauan sana, ya. Nabi SAW minum dengan Aisyah di cawan, cari bibir, mana bibir Aisyah, minum di bibir, minum di bekas bibir Aisyah. Bila last minum dengan cawan yang sama? Malam ni pun boleh buat. Tapi pastikan gigi tu dah ada monitor dulu. Kan terceceh gigi dalam ya Allah, gigi siapa ni, ya Allah. Monitor dulu. Misal yang kasih trim dulu, ya. Nanti kan bulu hidung pula masuk dalam tu, bulu hidung pun ada ni. Awak ni kalau nak minum teh dari saya, kod-kod dari bulu hidung perlu simpan sikit. Bulu hidung masuk. Abang habis kerja lah, saya buat air lagi. Ya. Itu antara ialah asam garam rumah tangga, tuan-tuan lagi pakar lah, ya. Tapi nak cerita menghidupkan kekurangan satu itu besar, ya, nikmat dia ataupun nilai kekhalifahan dia. Banyak lagi lah dalam hadis Nabi SAW nilai kekhalifahan. Jadi tuan-tuan, dua ni, fokus pada dua ni, nilai hamba, nilai khalifah. Dan tidak lupa juga untuk kita terus memperbaiki nilai solat. Mana-mana ibadah solat yang lompong-lompong tu tuan-tuan, tampung. Nilai solat mesti tingkatkan kualiti. Mana-mana yang belum kodok tu start kodok. Tahun ni tahun start balik, restructure balik, planning nak kodok solat. Cuma kalau kau nak kodok solat, selalunya kena ada elemen ta'yin. Bila kita niat tu kena ada elemen ta'yin tu. Ta'yin tu maksudnya bila nak ganti tu. Kalau dulu tahun 1998 kita tinggalkan solat, setahun tu macam tak solat. Jadi kena start kodok sikit-sikit. Bukan Al-Quran saja kita nak hafal, solat perlu kepada penilaian semula. Kodok balik apa-apa yang kita tertinggal dulu, start tanya. Hutang dengan Allah Ta'ala mesti kita bayar. Solat ni hutang. Melainkan kalau kita tak ingat. Kalau tak ingat, itu jadi isu lagi. Tapi kita settle, aku memang start solat pada usia 50 tahun. Sebelakang tu memang aku confirm tak solat. Solat pun on off. Jadi kita nak niat nanti, niat kodok tu niat mesti settle. Sahaja aku solat zuhur ganti pada hari pertama pada tahun 1918, solat zuhur. Kita kena start kan, ya, start sampai. Kalau tidak start, jalan mudahnya taubat, tapi hutang secara umumnya kena banyak. Tuan-tuan, di tangan saya ini kita ada buat sikit diary solat. Diary solat ini adalah kaedah untuk monitor solat. Dia daripada 1 hari bulan sampailah 30 Disember nanti, yang mana solatnya ada subuh, asar, maghrib, isyak, solat solat ganti, solat berjamaah. Ini untuk monitoring mechanism. Buku ni kita buat latihan malam tadi untuk anak-anak muda, supaya dia orang monitor solat. TikTok memang champion, tak solat memang boyak. Jadi buku ni kita sediakan untuk bagi wakaf pada mereka. Jadi tuan-tuan, kempen ni bersempena dengan yang subuh macam Jumaat tu. Jadi kita sama-sama kempen biar kita start subuh macam Jumaat, sembahyang betul-betul ikut Allah Subhanahu wa taala, ikut Nabi SAW. Kita buat secara teknikal, kan, tik. Kalau nak kodok solat pun ini boleh monitor. Wallahu a'lam bima tasma'un. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.